banyaknya songel penentang Akta Anti Lompat. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berpendapat Undang-Undang Anti Lompat Parti perlu disegerakan demi memastikan mandat rakyat tidak dikhianati dan memulihkan keyakinan awam. Beliau menyarankan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan perlu disegerakan kerana tindakan melambat-lambatkan kelulusan akan memberikan mesej yang buruk kepada rakyat. Bukan senang untuk membentang rang undang-undang lompat parti di Parlimen. Lebih-lebih lagi melibatkan ahli Parlimen yang pernah melompat parti kini berada di Dewan Rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Beliau dipercayai merujuk kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM yang dianggap oleh UMNO sebagai pengkhianat. Sudah pasti ini memerlukan komitmen tinggi kalangan semua wakil rakyat. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pernah mengalami pengalaman pedih apabila dikhianati oleh wakil rakyat mereka sendiri yang melompat ke parti lain demi mengejar jawatan, menyelamatkan diri, kuasa dan kedudukan dan apa-apa jua atas nama keselesaan diri, ujarnya. Beliau mengingatkan bahawa sesi persidangan khas Dewan Rakyat pada Ramadan perlu jelas dan tegas untuk membentangkan dan meluluskan rang undang-undang tersebut. Kita memerlukan suara 2/3 Dewan bagi pindaan perlembagaan tersebut. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan secara bipartisan bergerak ke depan untuk membawa Malaysia ke arah kestabilan politik dan perlu disokong semua, tegas beliau. Terdahulu, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan mahu rang undang-undang anti lompat parti diperincikan dengan memberikan definisi tepat berhubung terma lompat parti sebelum dibentang untuk dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat. Beliau berkata hak ahli untuk mempunyai ketegasan dalam parti adalah sesuatu yang patut diambil kira. Misalnya bila ahli parti tidak berpuas hati dengan pimpinan parti yang melakukan perkara salah, dia bertegas dan lawan sehingga dia dipecat. Apakah ia juga dianggap tidak boleh pergi ke parti lain? Apakah itu juga dianggap sebagai lompat parti? Jadi inilah perkara terperinci patut diambil perhatian. Itu satu contoh. Ada banyak lagi contoh lain. Katanya seperti dipetik Berita Harian pada 22 Mac lalu. Menurut beliau, jika tidak diperincikan rang undang-undang berkenaan, wujud ruang untuk pemimpin tinggi parti melakukan salah guna kuasa sekaligus menjejaskan kestabilan pentadbiran negara. Kita hendak selesaikan sesuatu akta biarlah ia boleh diterima pakai bukan hanya untuk tahun ini atau tahun depan semata-mata, tetapi boleh digunakan berpanjangan sehingga tempoh yang kita rasa sesuai digunakan dalam lanskap politik negara ketika ini. Tegasnya, kenyataan Hamzah itu selari dengan pandangan bekas rakan ta'awun UMNO dalam Muafakat Nasional PAS. Pada hari yang sama, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, rang undang-undang anti lompat parti tidak perlu tergesa-gesa untuk dibentangkan. Beliau berkata ia bagi mengelakkan berlakunya banyak kelompongan dalam sistem perundangan yang dibuat di negara ini. Saya rasa ini perlu diperhalusi di peringkat jawatan kuasa perunding sebab saya fikir semua pihak harus jelas apa akta yang nak dibentang, apa kelompongan yang ada. Kita kena lengkapkan dahulu. Saya fikir sama ada DAP, mana-mana pihak daripada pembangkang perlu duduk bersama untuk diperhalusi dan mana-mana kekurangan perlu dilengkapkan sebelum kita bentang, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Tuan Ibrahim turut menegaskan bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu diperhalusi supaya tidak merugikan mana-mana pihak. Contohnya, katalah seseorang itu menang atas tiket bebas, kemudian dia mahu menyertai mana-mana parti. Apakah itu dikategorikan lompat parti sebab dia asalnya tidak ada parti? Atau lebih kritikal lagi, katalah selepas pilihan raya tiba-tiba tidak ada satu parti yang boleh menubuhkan kerajaan kerana tak cukup 2 atau 3 kerusi. Apakah kita terpaksa buat pilihan raya semula dengan kosnya sekali? Soalnya, oleh kerana mungkin ada pemimpin bersatu yang menentang rang undang-undang anti lompat parti, maka Tuan Ibrahim berdolak-dalik mengenainya sambil memberi contoh-contoh tahap budak yang baru terjun dalam kolam politik. Sedangkan sebelum PAS bersekongkol dengan Bersatu untuk mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14, parti itu mahu agar kerajaan segera menggubal undang-undang anti lompat parti bagi memelihara integriti dan kesetiaan anggota Parlimen dan anggota Dewan Undangan Negeri terhadap parti masing-masing. Malah beliau mahu kerajaan menggubal undang-undang agar tiada anggota Parlimen atau anggota Dewan Undangan Negeri yang sewenang-wenangnya mengosongkan kerusi bagi memberi laluan mengadakan pilihan raya kecil demi kepentingan individu tertentu.
Kedua-dua undang-undang itu perlu digubal segera bagi memelihara kepentingan rakyat yang telah mengundi mereka pada pilihan raya yang lalu atas dasar kepercayaan dan kesetiaan pada parti. Ujarnya pada 13 September 2018, lapor bernama. Pada 22 Mac lalu, pemimpin Pakatan Harapan mengeluarkan amaran terakhir bahawa kerajaan perlu membentangkan segera rang undang-undang anti lompat parti. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Raja Muhammad Sabu berkata, demokrasi berparlimen di Malaysia ketika ini tidak subur disebabkan oleh hilangnya kepercayaan rakyat terhadap individu yang melaksanakan syaratan MOVE. Maka kita harap bentang segera RUU anti lompat parti. Ini amaran terakhir daripada kami, tegasnya. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah berjanji kepada rakyat semasa menandatangani perjanjian memorandum persefahaman MOU dengan Pakatan Harapan untuk membawa rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen pada sesi penggal ini. Sila tunjukkan bahawa kalian yang kini membentuk kerajaan benar-benar ikhlas dan bermaruah serta memiliki iltizam yang tinggi menjaga kestabilan negara. Rakyat kini sedang memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.